Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi dan saya cintai, pada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, pada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang setia bersama saya dalam program Serambi Ilmu dalam bahagian tasawuf dengan pengajian kitab Ayyuhal Walad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada pagi hari ini kita akan meneruskan pada nasihat yang berikutnya daripada Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, seorang hujjatul Islam, imam yang besar lagi alim, yang berkata, ayyuhal walad, wahai anakku. Qala mu'alif rahimahullah, ija'alil himmata fir ruhi wal hazimata fin nafsi. Jadikanlah himmah engkau. Iaitu himmah ni apa? Kalimat himmah ini dalam bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Melayu. Banyak kalimat bahasa Arab yang bahasa Melayu tak dapat mengakomodir bahasa Arab tadi. Sehingga kan terjemahan dia terpaksa pakai istilah bahasa Arab. Dan kita orang Melayu dah boleh faham lah. Tapi bila kita terjemah ke dalam bahasa yang sedikit asing dari bahasa Arab seperti bahasa Inggeris, maka penerjemahan tu jadi masalah. Maksudnya dia kena guna kalimat yang agak panjang untuk memberi kefahaman. So, apakah himmah? Himmah itu adalah keinginan yang sangat kuat. Keinginan yang dicurahkan sepenuhnya untuk menghasilkan sesuatu. Jadi, ija'alil himmata, iaitu jadikanlah himmah engkau fir ruhi, di dalam roh engkau. Di dalam roh spiritual kita. Kita sangat ingin. Wal hazimata. Hazimata itu juga sejenis konsentrasi yang difokuskan fin nafsi, di dalam diri engkau. Wal mauta fil badani, dan kematian juga kita jadikan fil badani. Lianna manzilaka, kerana sesungguhnya tempat engkau nanti adalah al-qabru, kubur. Jadi apa tuan-tuan dan puan-puan? Ini menunjukkan kepada diri kita. Kita usaha yang kuat untuk menghasilkan ilmu dan amal. Kita paksa diri kita. Kita lawan nafsu kita. Nafsu malas misalnya dia. Untuk menghasilkan apa yang baik. Dan juga memastikan bahawa, tahulah, jangan manjakan diri. Kerana apa? Tubuh ini suatu saat akan masuk kubur. Dan yang akan dibawa sebagai bekalan di akhirat kelak adalah amal, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, atau hasil daripada didikan kepada kita, kepada anak kita maupun murid kita, yang nanti kesolehan mereka akan menyebabkan manfaat pada diri kita dengan doa mereka. Idza mata ibnu Adam inqata'a al-amalu illa min thalath. Ketika mati seorang anak Adam, maka terputuslah amal kecuali 3. Al-ilmu, suatu ilmu yang bermanfaat. Sadaqatun jariyah, amal kita di dunia yang terus menerus. Dan doa. Waladun soleh yad'ullah, iaitu anak soleh yang mendoakan kita. Tafsiran ulama anak yang soleh, tidak semestinya anak biologis. Kerana nanti bagaimana dengan orang yang tidak memiliki anak? Seperti Imam Nawawi yang tak pernah kahwin. Dia tidak kahwin. So, macam mana dengan bila dia tidak berkahwin? Dia tidak memiliki anak. Apakah tidak ada yang mendoakan dia yang boleh sampai kepada dia? Jawapan dia, anak ini sama ada hakiki maupun majazi.
Ada yang mengatakan anak boleh bermaksud muridnya atau seluruh umat Muhammadiyah. Ini pilihan yang paling dipilih oleh ulama, iaitu mana-mana orang yang mendoakan sesiapa ketika orang tersebut dah meninggal, yang mendoakan ini, maka pahala dia boleh sampai kepada orang yang telah meninggal tadi. Seperti anak murid yang mendoakan gurunya. Maka oleh sebab itulah, di pondok-pondok terutamanya, tak kisah bukan hanya di Malaysia, hatta di Mesir, hatta di Maghribi, hatta di Saudi zaman dahulu, di Hijaz, iaitu murid melazimi mendatangi kubur gurunya untuk dihadiahkan bacaan Al-Quran maupun doa kepada guru-gurunya. Ini boleh lihat dalam kitab-kitab sejarah yang jelas menunjukkan seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, walaupun dia tidak pernah bertemu dengan Imam Abu Hanifah di Baghdad, kerana kewafatan Imam Abu Hanifah adalah tahun kelahiran Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi Imam Syafi'i ketika di Baghdad melazimi untuk menziarahi makam Imam Abu Hanifah dan mendoakan Imam Abu Hanifah, serta iaitu berdoa dan iaitu membaca bacaan-bacaan kalimat-kalimat thayyibah untuk kepada Imam Abu Hanifah rahimahullah, seperti yang direkodkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Inilah hubungan rohani antara seseorang yang merasa dia itu murid kepada seorang tokoh yang besar walaupun tidak pernah bertemu. Lebih-lebih lagi kalau seorang guru dengan murid yang memang bertemu. Sebab itu adab yang baik kalau kita menziarahi madrasah lama kita, pondok lama kita, untuk menziarahi maqam kiai-kiai ataupun tuan guru kita, tok guru kita maupun ulama kita, dan untuk kita hadiahkan bacaan-bacaan Fatihah dan juga bacaan Al-Quran kepada mereka atas jasa mereka telah mendidik kita, dengan harapan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Lebih-lebih lagi ibu bapa kita. Dan ini adalah sangat penting kerana hubungan silaturrahim antara yang telah meninggal dengan yang hidup memang terputus secara jasad, tapi tidak terputus secara rohani. Siapa yang nak menganggap bahawa guru dengan murid ini telah terputus? Kita tidak. Guru dengan murid sentiasa terikat dan bersama, dan inilah harapan semua guru terhadap muridnya. Itu juga semua murid terhadap gurunya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wa ahlul maqabiri yantazirunaka. Ingatlah, iaitu ahlul maqabir, orang-orang yang tinggal di kubur. Maksud dia ahli mayit lah, yang dah meninggal, yang berada di kubur. Yantazirunaka, menunggu engkau untuk datang masuk ke dalam kubur. Fi kulli lahzatin, pada setiap detik, setiap saat, setiap lahzat. Lahzat tu berarti setiap saat lah lebih kurang. Mata tasilu ilaihim, bila engkau akan datang bertemu mereka. Berarti apa? Semua kullu nafsin za'iqatul maut. Semua jiwa akan merasai mati. Jadi kita kena ingat, jangan kita duduk di dunia ini, kita nak melakukan apa sahaja, menghalalkan apa sahaja demi kepentingan duniawi, jawatan kita, pangkat kita, harta kita, dengan menghalalkan segala cara demi mencapai perkara-perkara ini, sampai yang haram pun kita langgar. Kalau yang duduk di atas sana mengambil rasuah, kalau yang duduk di bawah ini merompak, menipu, scam dan lain-lain, ataupun orang-orang yang lain, contoh dia menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan duniawi, dan akhirnya kita menggadaikan akhirat kita. Walaupun mungkin dia akan rasa kaya, hebat, gah, naik kapal terbang yang first class, atau ada private jet sendiri, tapi sumber rezeki dia adalah sumber yang haram, maka ketahuilah, hidup dia tidak akan lebih daripada 80, 90, 100 tahun. Mungkinlah hidup 150 tahun, kalau pun ada. Tapi dia tetap akan merasai mati. Kita mungkin tidak dapat kesempatan seperti Nabi Isa AS yang Allah SWT angkat dia ke atas langit dan akan turun.
Itu khusus Nabi Isa seorang. Misalan dia, kita dah takkan dapat kesempatan untuk hidup yang lama. Itu pun Nabi Isa, dia adalah orang yang tahu dan bertakwa kepada Allah SWT. Sebab dia adalah seorang Nabi dan dia adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita, hidup kita sesaat sahaja. Hidup kita tidak lama. Sebentar sahaja. Maka ulama sebut kita kena selalu mempersiapkan diri untuk kematian. Sebelum tidur, kita ingat bahawa kita mungkin mati dalam tidur kita. Setelah kita bangun, sebelum kita solat subuh, kita lakukan sunat dan lain-lain, ready nak sembang subuh, cuba kita baring sekejap, itikaf, kita baring sekejap, kita ingat bagaimana rasanya kita masuk kubur. Kita dah siap tak? Amal kita cukup tak? Cuba kita tengok diri kita. Berapa banyak ibadah kita dengan maksiat kita? Setiap hari maksiat. Termasuk daripada maksiat adalah orang yang membazirkan waktu dia dengan perkara-perkara yang tarkuhu ma la ya'nih. Dalam sabda baginda Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Sebaik-baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak penting bagi dia. Bayangkan tuan-tuan, kita hari ini dalam zaman yang COVID, nak kerja tak boleh, duduk kat rumah. So kita membazir waktu dengan termenung saja. Itu dosa. Kerana apa? Membazir waktu, menyia-nyiakan waktu. Kita dah tak boleh nak keluar. Tak boleh nak apa. Kita buat apa yang kita boleh buat di dalam rumah. Kalau ada buku, baca buku. Kalau boleh menulis. Kalau mungkin saya baca tak reti, menulis. Bukan tak reti tapi ialah nak baca, tak boleh nak apa, tulis. Ikut pengajian-pengajian. Inilah waktunya. Jadi ada orang tanya, Ustaz, saya ni nak kerja, tak ada pengalaman. Student lah, pelajar. So, apa yang saya patut buat dalam COVID ni? Soalan tanya, entah boleh hidup tak? Hidup tu boleh. Hidup macam mana maksud dia? Hiduplah, amin, ada yang bagi makan. Adalah mak bapak saya bagi makan. Tapi saya nak kerja, susah. Semua tak ada tempat kerja dah. Saya jawab, selagi boleh hidup, maka gunakan waktu entah untuk menuntut ilmu. Kalau tengah belajar, inilah time dia. Buat degree ke, buat master ke, buat PhD. Inilah time dia untuk habiskan tesis. Pelajar-pelajar saya, belajar master, belajar PhD. Saya kata, dah tak boleh nak keluar. So, nak buat apa lagi? Duduk dan tulis. Saya Alhamdulillah, kerana musibah COVID ini, kerja penulisan saya yang terkendala berdua tahun, boleh selesai banyak. 3-4 buku dikeluarkan kerana duduk kat rumah. Ini contoh dia. Tapi sakitlah. Sakit dalam erti tak boleh nak kerja, tak boleh nak mengajar, tak boleh nak apa. Tapi kita terpaksa manfaatkan waktu untuk siapkan kerja. Siapkan penulisan. So ini adalah kesempatan yang Allah SWT dorongkan, Allah SWT bukakan jalan untuk berkarya. Dan gitu juga kepada murid-murid saya paksa. Saya kata, inilah time dia. Entah buat kerja, menulis dan lain-lain. Ambil sisi positif dia. Ingat, Allah SWT bila memberi kita suatu ujian. Dan ujian COVID ni ujian yang sangat berat. Na'udzubillah min zalik. Dengan musibah yang besar ini merugikan negara, merugikan kita, poket pun nipis dan lain-lain. Ya. Tapi, ialah kena ikat perut. Kena cuba tidak hidup sedap kerana kekurangan income. Dan kita buat apa yang kita boleh buat kesempatan tersebut. Seperti mengaji, inilah time dia. Time dia untuk mengumpulkan sebanyak-banyak ilmu yang mungkin. Hadirin wa hadirat hafizakumullah. Lalu iyyaka an tasila ilaihim bilazadin. Jangan sampai engkau sampai kepada mereka bilazadin tanpa ada bekal. Tanpa ada bekal iaitu membawa bekal menuju akhirat. Maksudnya amal. Amalan kau. Ilmu satu. Ada ilmu tak beramal dah tak boleh. Berarti inilah waktunya untuk bawa bekalan ilmu, bekalan amal kita untuk menuju akhirat. Berarti tuan-tuan puan-puan yang waktu dia limit di luar dan lebih banyak di dalam rumah kerana COVID,
So inilah waktunya khatamkan Al-Quran. Mungkin satu hari baca 2 juz. Biasanya baca 1 juz, ini baca 2 juz. Atau baca wirid, hizib nasar, hizib bahar, hizib barri, rotib hadas, rotib al-atas. Baca semua. Inilah time dia, baca. Baca dan amal. Kerana apa? Kerana kalau setelah sekejap lagi COVID dah hilang, kita dah boleh keluar dan bekerja, ketahuilah kita dah tidak ada waktu untuk melakukan amal yang banyak. Maka ketika itu, kita dah sibuk dengan urusan duniawi kembali. Maka rebutlah kesempatan ini, cepat-cepat dan tahan perut. Nah, inilah waktunya zuhud. Zuhud itu berarti kita redha, qanaah dengan apa makanan yang kita ada. Mungkin nasi dengan telur sahaja tak ada masalah. Kita boleh hidup yang penting. Dan berusaha untuk menuju akhirat, persiapkan diri kita sebanyak mungkin supaya ia menjadi bekalan di akhirat kelak. Antasila ilaihim bila zarin, jangan sampai kita balik ke dalam kubur tanpa ada amal. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, hadhihi al-ajsad imma qafasul tuyuri aw istablul dawabi. Maksudnya apa? Jasad ini sama ada dia merupakan sangka. Sangka atau apa? Yalah sangka. Tempat burung tu. Sangka burung. Sangka burung, tuyur tu burung. Sangka burung. Atau kandang dawab. Kandang dawab tu adalah kandang binatang-binatang yang melata. Maksud dia binatang yang 4 kaki tu lah. Okey. Lalu maksud dia apa? Fatafakkar fi nafsika min ayyihima anta. Cuba kau fikir, engkau ini berada pada yang mana? In kunta minat tuyuri al-ulwiyah. Kalau engkau termasuk burung yang boleh terbang tinggi, fahina tasma'u tanina tabli. Ketika mana engkau mendengar gendang, dan berfirman, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, tatiru sa'idan ila an ta'aqatida ala an taqa'uda fi a'alil burujil jinan, sehingga kau boleh terbang naik dan engkau pun duduk di bintang-bintang syurga yang tertinggi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, ihtazzal arsyu rahman, ihtazza, bergoncang-goncang arasy Allah Subhanahu wa taala, li mauti Sa'ad bin Mu'adz, ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz meninggal, bergoncang arasy rahman. Itu menunjukkan ketinggian orang tersebut. Berarti Sa'ad bin Mu'adz dia adalah orang yang soleh, yang memiliki derajat yang tinggi kerana amalnya, keteguhan Islamnya dan iman dia. Dia tidak melimitkan diri dia dengan urusan duniawi. Dia bebaskan diri dia dari belenggu-belenggu dunia. Dan dia fokuskan dengan akhirat dan ibadah semata-mata. Ini seperti burung yang hidup di badan ini, di dalam kandung badan, di dunia, dalam sangka. Apabila dia meninggal, dia terbang menuju ke atas langit. Dalam erti, dia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadhu billah in kunta minad dawab. Semoga Allah menjaga kita kalau engkau termasuk daripada binatang ad-dawab, binatang yang melata tadi. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika kal an'ami bal hum adallu. Tengoklah mereka ini, ulaika mereka ini kal an'ami, seperti binatang yang makan rumput tu lah. Rojo koyo kalau bahasa Jawa kita panggil. Kalau bahasa Melayu itu binatang-binatang ternakan, al-an'am. Binatang ternakan tadi macam pengembalaan kambing dan lain-lain. Balhum adallu, malah mereka ini lebih sesat lagi. Fala ta'manin intiqalaka min zawiyatid dari ila hawiyatin nar.
maka engkau tidak akan selamat dengan perpindahan engkau daripada pinggiran-pinggiran rumah yang biasanya duduk sebelah rumah. Bila dibuka aja kandang dia, engkau akan jatuh ke dalam api neraka. Yang duduk makan rumput sampai mati habis tanam. Ini maksud dia. Berarti seperti ilahawiyatin. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kita kena perbanyak amal kita. Siapkan diri kita seperti amalan, kitab-kitab amalan. Bawa Al-Quran, baca Al-Quran. Bila dah habis 1 juz, 2 juz satu hari, kita dah rasa penat. Okay, maybe yelah ada rasa jaded, ada rasa apa? Boring. Ada rasa boring sikit. Yelah, kadang manusia ni bila dia baca Al-Quran 1 juz, 2 juz dah penat. So, tukar dengan wirid yang lain supaya hilang kejenuhan tadi. Baca seperti kitab Dalailul Khairat yang dikarang oleh Imam Al-Juzuli yang penuh dengan selawat-selawat. Baca selawat-selawat ini. Baca satu hari satu hizib selawat. Kalau selawat ini dah habis, boleh cuba wirid-wirid yang lain. Seperti wirid ini. Ini ada beberapa wirid, Asmaul Husna dan lain-lain. Dan juga kitab Ratib Al-Hattas, Ratib Al-Haddad, Ratibul Haddad yang banyak dibaca oleh ulama di alam Melayu yang disusun daripada Al-Quran dan Sunnah. Penuh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini contoh dia. Baca sebanyak-banyak wirid yang ada. Sebanyak-banyak wirid yang ada. Mengisi waktu kosong kita. Jadi, saya ingat kisah yang saya baca dalam buku-buku sejarah. Bagaimana sultan-sultan dan para ulama Melayu dahulu melazimi membaca kitab Dalail Khairat setiap hari. Selain membaca Al-Quran, membaca Dalail Khairat, membaca atau mempelajari kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah seperti kitab Jauharatul Tauhid dan lain-lain. Jangan kita sibukkan diri kita dengan urusan duniawi sahaja. Hari ini dah tukar dah. Wirid kita hari ini adalah membuka Netflix. Tengok dah habis series tu, buka series lain. Dah habis series satu ni, buka lagi series lain. Semualah, semua. Kita habiskan waktu kita berapa berjam-jam. Satu hari kadang boleh sampai 8 jam nak habiskan season 1, season 2, season 3. Berapa banyak wirid yang kita baca. Kita solat, memang solat 5 waktu Ustaz. Solat satu kali solat 3 minit, 5 minit. Misalkan subuh 3 minit misalan dia. Atau 10 minit baru berapa? Tak sampai 1 jam. Lalu kita isi dengan tengok TV. Saya ingat lagi awal-awal waktu PKP hari tu. Jadi promotion dia apa? Duduk rumah tengok TV. Duduk rumah tengok TV. Kenapa tak duduk rumah baca Al-Quran? Duduk rumah menulis bagi ulama lah. Duduk rumah baca wirid yang banyak-banyak. Baca salawat yang banyak. Inilah time dia untuk penuhkan harimu dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wa ruwiya anna al-Hasan al-Basri, dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala u'tiya syarbatan min ma'in baridin. Dia diberikan satu teguk minuman, iaitu minuman daripada air yang sejuk. Falamma akhadha al-qadaha, bila dia ambil pembekas, khusyiya alaih wa saqata min yadihi. Dia macam pengsan. Khusyiya alaih itu maksudnya dia membuatkan tiba-tiba dia pengsan. Wa saqata min yadihi, jatuh dari tangan dia air tadi, gelas tadi. Falamma afaqa, bila dia sedar, bila dia bangun dan sedar sahaja, qila lahu ma laka ya Aba Sa'id, apa yang terjadi pada engkau wahai Aba Sa'id? Qala zakartu umaniyata ahli nar, aku teringat harapan ahli neraka. Harapan ahli neraka. Hina yakuluna li ahli jannati, ketika mereka berkata kepada ahli syurga, an afidu alaina minal ma'i au mimma razaqakumullah. Apakah engkau boleh memberikan kepada kita, menuangkan kepada kita, menegukkan kepada kita segelas air atau daripada air, au mimma razaqakumullah, atau apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian semua. Maksud dia waktu nak minum air sejuk tu buat dia pingsan. Sebab apa? Dia teringat
bagaimana Allah mengkisahkan di dalam Al-Quran tentang harapan ahli neraka terhadap ahli syurga untuk diberikan tegukan air atau apa-apa kenikmatan yang diberikan kepada ahli syurga. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ulama dulu memang setiap hari mereka mengingatkan diri mereka, amal mereka di dunia ini cukup ke tidak. Mereka ingat, dia renung, persiapkan diri untuk kematian. Kita di dunia ni sekarang hari ini terlalu materialistik, terlalu duniawi, yang kisah dengan urusan dunia kita bukan urusan akhirat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita selalu kisah dengan bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana dengan syawaghil duniawiyah. Sedangkan apa yang menjadi tujuan kita sebenar nanti mati akan masuk kubur, kita tak fikir. So ini muhasabah, tak kisahlah derajat mana paling tinggi, pemimpin-pemimpin politik yang paling tinggi maupun pekerja-pekerja yang paling bawah dan orang-orang yang malas yang paling bawah. Kita kena ingatkan mereka semua bahawa kita hidup di dunia ni tak lama. So beramal. Fokuskan amalan kita menuju akhirat, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita rasa kita dah tua, tulang dah tak kuat nak angkat, dah tak boleh nak kerja, tak boleh nak apa dah, dan kita penuhkan hari kita dengan berzikir dan solat. Ustaz tak boleh solat berdiri, solat duduk boleh. Solat duduk baca Al-Quran. Sebab itulah menurut sejarah Islam, banyak orang-orang tua yang dipanggil sebagai fuqara. Kalau kita kata ni, diorang ni orang yang dah pencen lah. Warga-warga yang dah pencen. Mereka memenuhi masjid dan zawiyah-zawiyah. Kebanyakan waktu hidup mereka di masjid dan di zawiyah-zawiyah untuk memenuhi, memperbanyak amal, kerana dia tahu dia akan meninggal tidak lama lagi. Dunia dah tak boleh nak cari nak kerja apa lagi. Umur yang dah sampai 70, 80, maka mereka amal. Dan jangan fikir urusan dunia dah. Amal. Itu saja yang mereka kehendaki dan penuhkan. Hari ini tidak. Justru kita ni dah tua pun disuruh berfikir dengan urusan dunia. Mencaci maki orang sana. Dengan urusan-urusan duniawi. La haula wa la quwata illa billah. Cubalah ingat nasihat-nasihat yang telah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ayyuhal Walad. Ayyuhal walad, wahai anakku. Lau kana al-ilmu al-mujarradu kafiyan laka. Kalaulah hanya dengan ilmu saja sudah cukup bagi engkau. La wala tahtaju ila amalin siwahu. Dan kau tidak berhajat kepada amal selain daripada ilmu. Lakana nida'ullahi ta'ala hal min sa'ilin hal min mustaghfirin. Nescaya adanya panggilan Allah Subhanahu wa taala, seruan Allah Subhanahu wa taala. Hal min sa'ilin, apakah ada yang nak bertanya? Hal min mustaghfirin, apakah ada yang meminta ampun? Hal min ta'ibin, apakah ada orang yang bertaubat? Dha'ian bila fa'idatin, dan seruan-seruan ini adalah sia-sia belaka. Hal min sa'ilin ila akhirih. Tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa ruya anna jama'atan minas sahabati, bahawa sesungguhnya sekumpulan daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di mana zakaru, mereka menyebutkan zakaru Abdallahi bin Umar inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salatu wasallam, mereka menyebut tentang Abdullah bin Umar di sisi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda atau menjawab, ni'mar rajulu, sebaik-baik, senikmat-nikmat lelaki, huwa, dia adalah Abdullah bin Umar. Lau kana yusalli bil lail, ketika mana dia solat pada waktu malam. Jadi nasihat yang nak dibawakan oleh Imam Al-Ghazali di sini adalah pentingnya solat malam. Jadi kita kena perbanyak amal ibadah kita pada waktu malam. Berazam mula hari ini, mula sekarang, mula malam ini, pasangkan kita punya alam sekuat-kuatnya. Pukul 5 atau paling lambat 5.30. Aku tak sempat lah.
Pukul 5, pasang alam untuk melakukan tahajud. Solat tahajud. Yang banyak, kita mulakan dengan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat. 8 rakaat itu dah biasa yang Rasulullah SAW buat. Tapi Rasul bacaan dia panjang. Jadi, kalau tak mampu untuk bacaan panjang, tak hafal Surat Baqarah, tak hafal Alul Imran. Rasulullah SAW solat tahajud, rakaat pertama Baqarah, rakaat kedua Alul Imran. Kita tak panjang sangat, Ustaz. Tak boleh. Dan kita perbanyak walaupun pendek. Mungkin Qul Wallah, Qul Ayyuhal Kafirun, Qul Wallah. Contoh dia, rakaat pertama, rakaat kedua. Tapi kita solatlah mungkin 20 rakaat. Misalan dia. Solat tahajud dan juga solat-solat lain. Solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat tasbih, solat lain-lain minas salawat al-masnunah. Dan solat-solat sunat ini semua ada disebut di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Seperti kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Buka dan baca. Dan jangan risau, Ustaz takut hadis dia dhaif ke tidak. Tak, ni ulama' dah kaji. Dan kita kena faham. Kita kena faham kaedah istinbat hukum ada caranya yang telah dikaji oleh ulama'. Bagi orang awam, jangan terlalu sibuk sangat dengan perkara tersebut. Kita rujuk, ada reference ulama' yang muktabar seperti Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mereka telah sebut. Dan ada kita pegang saja, kita ikut. Kerana kita minal muqallidin, orang-orang yang bertaklid, maka ikut rujuk kepada kitab-kitab yang dah ada. Okey, yang penting amal itu. Amal, lakukan solat-solat sunat yang seperti yang telah saya sebutkan. Solat sunat tahajud, solat sunat hajat, solat sunat tasbih dan lain-lain. Qala alaihi salatu wassalam li rajulin min ashabihi. Telah bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam pada seorang lelaki di kalangan sahabat-sahabat. Ya fulanu hu fulan. La tukthirin nauma. Jangan engkau memperbanyak tidur. Billaili pada waktu malam. Fa inna kasratan naumi. Kerana sesungguhnya banyak tidur. Billaili pada waktu malam. Tada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Dia akan membuatkan orang tadi akan merasa fakir pada hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Ini peringatan kepada kita semua. Jangan kita penuhi hari kita ini dengan banyak tidur pada waktu malam. Pada waktu malam, tidur kita 8 jam. Tidur 8 jam sebab besok saya nak buat kerja, Ustaz. Saya yakin, buat kerja pun sama. Tidur lambat pun, bangun awal pun, tetap buat kerja sama waktu siang. Mungkin rasa penat sikit, kita qailullah, quality sleep. Qailullah kita ambil 10 minit saja tidur yang berkualiti. Bangun tu dah cergas dah. Inilah apa kita panggil barakah daripada sabda baginda Rasulullah SAW tentang pentingnya tidur qailullah, iaitu quality sleep. Tidur yang berkualiti akan membawa kecergasan badan yang cukup. Jadi malam tak payah banyak tidur. 4 jam tu dah banyak dah. 5 jam dah banyak dah. Terutamanya di kalangan ilmuwan, memang waktu malam biasanya kita menulis. Jadi kami pun waktu di pondok memang ada budaya dan juga anjuran dari guru-guru kami, malam penuhkan dengan mutalaah. Memang malam tu kita mutalaah, baca kitab, kita makna kitab, kita baca, kita buka, kita buat homework. Homework kita bukan homework macam ada kat Malaysia ni. Homework kita adalah contoh dia bagi yang pelajar-pelajar aliyah, ada isu-isu yang perlu kita selesaikan hukum hakam dia, kita mutalaah kitab-kitab turas yang besar, majmu', Tuhfah. Waktu itu zaman saya ada laptop, tak ada laptop, ada komputer lah. Komputer Syamilah tu tak terkenal lagi. Nak guna pun susah, dia terpisah-pisah dengan banyak disk. So memang kita tak boleh guna Syamilah tu. Kita terpaksalah buka kitab-kitab turas perhelai, per lembar. Bahkan guru-guru saya, ustaz saya tu ada yang sampai Fathul Wahab, Fathul Mu'in tu dia hafalkan supaya dia jadi Syamilah. Hari ini pelajar-pelajar pondok pun dah mulalah tak menghafal kitab-kitab. Sebab apa? Buka Google je dah boleh keluar dah kitab-kitab tersebut. Tapi akhirnya belajar pakai laptop je dah tak cuba cari-cari daripada kitab turas. Akhirnya pengalaman menyelak buku dan membaca setiap matan untuk mencari jawapan itu hilang. Dan ilmu-ilmu yang boleh kita dapat dengan bacaan tadi hilang. Tapi tak apa, kita tahu zaman dah berubah. Cuma kita menganjurkan pelajar-pelajar walaupun tahu tetap selak buku untuk mendapat ilmu pada waktu malam. Kerana waktu malam sunyi, fokus kita lebih. Sebab tu saya malam minum kopi banyak-banyak,
baca buku, baca kitab. Kena buat macam tu. Ini yang kami buat dulu di pondok lah. Ni dah tua, ni dah balik Malaysia, dah apa ni. Malas pun ada. Waktu malam dengan tidur, dengan anak lagi, ni tu, ni sibuk-sibuk. Ya, kita faham. Tapi tetap kena letak azam untuk mutalaah dan belajar pada waktu malam. Ayyuhal walad, wahai anakku. Wa minal laili fatahajjat bihi. Dan pada waktu malam, bertahajudlah ini. Bertahajudlah dengan pada waktunya. Ini adalah amrun, sebuah perintah, kata Imam Al-Ghazali. Ayat tadi adalah sebuah perintah. Perintah kepada kita. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka semua meminta ampun. Syukrun, sebuah kesyukuran. Wal mustaghfirina bil ashari. Dan termasuk dari kalangan orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Zikrun adalah sebuah zikir. Maka apa? Maka di sini boleh kita renungkan ayat tadi, menunjukkan bahawa derajat orang yang bertahajud, tuan-tuan. Imam Ghazali menyebutkan, yang pertama kerana perintah Allah untuk bertahajud, orang itu melakukan adalah kerana mematuhi perintah Allah SWT untuk bertahajud pada waktu malam. Ketika dia sudah bertahajud yang banyak, dia pun banyak beristighfar pada waktu malam, maka ini adalah menunjukkan dia bersyukur atas apa yang Allah SWT telah takdirkan kepada dia, bahawa dia termasuk orang-orang yang menghidupkan waktu malam. Dan wa minal mustaghfirina bil ashar adalah suatu zikir peringatan, menunjukkan bahawa dia kena sentiasa istiqamah di dalam menghidupkan pada waktu malam dengan tahajud dan berzikir, tuan-tuan dan puan-puan. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, salah satu aswatin yuhibbuha Allahu ta'ala. Ada 3 suara yang Allah SWT cintai. Sautud diki, iaitu suara ayam. Suara ayam yang berkokok. Suara ayam jantan lah. Ayam jantan. Wa sautul ladhi yaqra'ul Qur'ana. Dan suara yang membaca Al-Quran. Wa sautul mustaghfirina bil ashari. Dan suara orang-orang yang meminta ampun istighfar bil ashari pada waktu malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Aidailami di dalam kitab Al-Firdaus dia, dalam kitab Al-Firdaus dia, dan Sa'labi dalam tafsir dia daripada Sayyidah Ummu Sa'ad binti Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma. Hadirin wal hadirat, daripada riwayat tadi kita boleh nampak bahawa pentingnya untuk kita menghidupkan pada waktu malam. Kerana membaca Al-Quran pada waktu malam dan bacaan istighfar pada waktu malam adalah termasuk perkara-perkara atau suara yang Allah SWT cintai. Allah cintai dan Allah sayangi. So kita nak jadi orang yang dicintai oleh Allah atau tidak? Kita nak menjadi orang yang dicintai oleh Allah atau tidak? Maka inilah yang sesuatu yang perlu untuk kita renungi. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Inna Allah Ta'ala khalaqa rihan tahubbu waqtal ashari. Itu sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan angin tahubbul waqtal ashari, yang berada pada waktu ashar. Tahmilul azkar, yang membawa zikir-zikir, wal istighfara, dan membawa istighfar ilal malikil jabbar, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi zikir pada waktu malam ini dibawa, ada angin yang membawa zikir-zikir tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala aidan idza kana awwalul laili, apabila adanya awal lail, yunadi munadin, berpanggillah orang yang menyeru, min tahtil arsy, di bawah arasy, ala liyakumil abidun, iaitu tidakkah kalian semua orang-orang yang beribadah ini mendirikan, fayakumuna, mereka pun berdiri, wa yusalluna, dan mereka itu melakukan salat, masya-Allah, dengan apa yang Allah SWT kehendaki. Suma yunaduna munadin, yunadi munadin, lalu berserulah orang-orang yang menyeru, fi syatril laili, pada pertengahan malam, ala liyakumil qanitun, fayakumuna wa yusalluna ila sahari. Tidakkalah mendirikan orang-orang yang berkunut, maka mereka semua berdiri dan bersolat pada waktu sahur. Pada waktu malam lah. Sahar tu adalah waktu malam yang dah akhir. Fa in kana as-saharu yunadi munadin, ketika datanglah waktu sahur, yunadi munadin,
maka berserulah orang yang menyeru. Wal ala liyakumil mustaghfirun, tidaklah berdiri orang-orang yang meminta istighfar. Fayakumuna, mereka pun berdiri, wa yastaghfiruna, dan meminta ampun. Fa idza tala al fajru, ketika terbitlah fajar, nada munadin, maka berpanggillah orang yang menyeru. Ala liyakumil qaghafilun, tidaklah berdiri orang yang lalai. Fayakumuna, maka berdirilah min furushihim, daripada tempat-tempat tidur mereka. Kal mauta, seperti orang-orang yang mati. Nushiru min kuburihim, iaitu seperti mereka itu baru saja bangkit daripada kubur mereka. Yang terakhir ini, idza tala al fajru, kalau terbitnya fajar, maka menyerulah orang yang menyeru. Ala liyakumil ghafilun, bangunlah orang-orang yang lalai. Fayakumuna, orang lalai baru bangun daripada tempat tidur mereka. Kal mauta, seperti mayat. Sebab apa? Mereka tak bangun waktu sahur. Mereka tak bangun waktu tengah malam. Mereka tak bangun pada waktu malam untuk beribadah. Tapi mereka adalah orang-orang yang bangun pada waktu pagi setelah subuh. Tala al-fajar, baru bangun. Nushiru min kuburihi, seperti mereka semua ini baru dibangkitkan, resurrection, oleh Allah SWT ketika di kiamat nanti. Hadirinlah hadirah hadirat. Kita nak berada di golongan yang mana? Kita nak berada di golongan yang mana, tuan-tuan dan puan-puan? Kita nak jadi golongan yang mana ini? Renungkan diri kita. Azamilah. Azam. Semua yang hadir, yang mengikuti pengajian ini, yang berada di mana pun, yang melihat video ini, kita pasang azam kita. Mula malam ini, pasang handphone. Kalau berani pukul 4, pukul 4. Berani 4.30, 4.30. Ustaz, iman saya lemah, pukul 5 lah. Pukul 5 pun tak apa. Okey Ustaz, pukul 5.30 lah iman saya lemah. Cukup 2 rakaat pun tak apa. Okey lah 5.30. Tapi saya nak pasang alam pukul 6 Ustaz. Itu solat subuh lah. Itu yang tadi, yang terakhir tadi. Solat subuh tu dah fardu dah. Jangan pasang alam pukul 8 sudah. Ni jangan pasang alam pukul 8. Jangan pasang alam pukul 7 sudah. Okey. Hadirin wa hadirat hafizakumullah. Jadi kita kena cuba untuk bangun pagi, bertahajud. Azam mula pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, wahai anakku. Ru'ya fi wasaya Luqman al-Hakim. Telah dilihat atau diriwayatkan di dalam wasiat Luqman al-Hakim libnihi, kepada anaknya, annahu, bahawa sesungguhnya, qala, dia berkata, ya bunayya, hu anakku, la yakunanna addiku akyasa minka, ketahuilah tidaklah seekor binatang, ayam jantan itu lebih cerdik daripada engkau. Tidaklah ia lebih cerdik daripada engkau. Akyasa minka yunadi bil ashar, iaitu dia itu memanggil atau menyeru pada waktu sahur. Wa anta naimun, sedangkan engkau dalam keadaan tidur. Berarti apa? Ayam jantan tu lebih cerdik, melainkan boleh cerdik ketika mana dia memekik, dia berkokok untuk membangunkan orang-orang yang tidur, sedangkan engkau memang sedang dalam keadaan tidur. Ini menunjukkan bahawa ayam jantan tu lebih cerdik daripada engkau. Jadi apa? Peringatan kepada kita bahawa kita kena pastikan diri kita ini siap bangun sebelum ayam jantan kalau nak berkokok tu, biar kita lebih cerdik daripada ayam jantan. Lalu laqad ahsana man qala, dan benar-benar indahlah apa yang telah disebutkan. Disebutkan, dan ini daripada Bahar Tawil. Bahar Tawil ni adalah asabat bisahmaiha jawarihana fada. Itu. Jadi dalam Bahar Tawil ini disebutkan menurut riwayat adalah yang dibacakan oleh Majnun kepada Laila. Majnun ni siapa? Majnun ini adalah yang kisah Romeo and Juliet yang sebenar. Jadi menurut riwayat, Romeo and Juliet ini adalah orang yang ada dekat Shakespeare. Kononnya dia mengambil cerita Laila Majnun. Laila Majnun ni orang gila. Ada orang gila lelaki ni tergila-gila dengan perempuan ni. Sampai keluarkan syair yang pelik-pelik lah. Jadi inti dia, Laila Majnun ni cerita betul. Kalau Romeo Juliet tu cerita tak betul lah. Cerita palsu. Tapi cerita Laila Majnun ni, kalau menurut riwayat yang sahih, dia hidup di zaman sebelum Rasulullah SAW atau pada waktu iaitu pada waktu zaman Arab.
di mana mereka ini ada mu'allaqat. Mu'allaqat ni adalah syair-syair yang digantung di Kaabah. Jadi dia ada dewan Laila Majnun, di mana dalam kegilaan cinta dia kepada Laila, dia menulis, dia mengarang banyak syair-syair yang memiliki kualiti di dalam ilmu sastra bahasa Arab. So inti dia, kita mengambil renungan daripada sastra ini. Laqad hatafat fi junhil lailin hamamatun. Jadi pada waktu malam yang gelap ada hamamah, ada burung. Burung yang ialah yang mengembang sayap dia. Yang bebas bergerak pada waktu malam. Bebas pada waktu malam. Ala fananin wahnan wa inni lanaimu. Dia tu tengah duduk ke atas apa dia panggil, ranting pokok. Ranting pokok, sedangkan aku ni sibuk tidur. Dia nak kata macam tu. Tengoklah burung tu lebih bijak lah, lebih kena. Malam dia tak tidur tu. Dia berkepak dengan ninya, dengan terbangnya, dengan apa, dan berduduk dekat atas ranting, sedangkan aku tidur. Kadzabtu wa baitillahi law kuntu ashiqan. Aku tipu. Aku benar-benar tipu demi Tuhan yang memiliki Baitul Kaabah ni. Iaitu law kuntu ashiqan, kalaulah aku dikatakan orang yang cinta. Lama sabaqatni bil buka'il hamaimu. Maka burung merpati tadi, dialah yang lebih dahulu menangis. Faham tak? Dia lebih dulu menangis. Maksud dia, kalaulah aku ni tidur dan burung merpati itu nangis dahulu mengalahkan aku, berarti aku tipu. Kalau aku kata orang yang cinta kepada Allah SWT. Of course dia nak kata dia cinta kepada Laila, tapi kita fahamkan makna konteks dia daripada apa Imam Ghazali bawa di sini, menunjukkan bahawa kalau aku duduk tidur tapi aku kata aku cinta Allah, sedangkan burung tu nangis dahulu sebelum aku, maka tipulah aku. Demi Allah aku ni tipu. Kadzabtu wa baitillahi law kuntu ashiqan. Itu dia kata begitu. A'az'umu anni haimu dhu sababah lirabbi wala abki wa tabkil bahaimu. Aku kata, a'az'umu, aku ingat, aku kata yang aku ini lah orang yang cinta, mabuk dalam keadaan cinta. Cinta dan yang menangis terhadap Tuhanku. Tapi wala abki, sedangkan aku tidak bernangis, yang menangis adalah bahaim. Bahaim ni yang pada waktu malam nangis, ini lebih berharga daripada aku yang pada waktu malam tidak menangis tapi hanya penuh dengan tidur. Lebih kurang macam itulah. Lebih kurang macam tu maksud bait ini. Jadi hadirin wa hadirat hafizakumullah, kalau kita kata kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini orang-orang yang mencintai Allah dan Allah SWT mencintai kita, sepatutnya pada waktu malam kita tidak berhenti untuk bertahajud. Bertahajud pada waktu malam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka tipulah kalau ada orang dia itu tidur pada waktu malam, tidak bertahajud. Lepas tu di luar dia kata, saya ini adalah termasuk wali Allah, saya ini adalah termasuk orang-orang yang soleh, padahal tahajud pun tak buat. Tipulah dia. Kerana apa? Orang yang sebenar, yang betul-betul beramal, yang soleh, dia adalah zahirnya terlihat, walaupun kita tak nampak, tapi kita tahu dia pada waktu malam tidak tidur, kecuali beribadah siangnya, membaca wirid dan lain-lain, hanya beribadah kepada Allah sepenuh dengan hidup dia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli dengan harta dunia, dia tidak peduli dengan segala kepentingan dunia. Ayyuhal waladu, oh anakku, khulasatul ilmi, khulasah atau inti natijah ilmu itu, an ta'lama, untuk engkau mengetahui, anna ta'ata wal ibadata ma hiya, sesungguhnya taat dan ibadah itu apa sebenarnya. Ini yang kau kena tahu. Taat ibadah itu apa sebenarnya? Khulasatul ilmi. Hasil natijah daripada ilmu, apa sebenarnya taat, apa sebenarnya ibadah. Cuba kita tengok. I'lam, ketahuilah.
anna ta'ata wal ibadata mutabi'atul syari', iaitu sesungguhnya ketaatan dan ibadah adalah mengikuti tuntunan syarak fil awamiri, dalam segala perintahnya, wa wan nawahi, segala larangannya, bil qauli, dengan ucapan, wal fi'li, dengan perbuatan, yakni maksud dia kullu ma taqullu wa taf'al, segala apa yang engkau ucapkan, segala apa yang engkau lakukan, wa tatruku qaulahu wa fi'lahu, dan kau meninggalkan ucapannya dan perbuatannya. Yakunu biqtida'i syar'i, dia mestilah mengikut syarak. Kama law sumta, seperti halnya kalau engkau berpuasa yaumal aidi, pada hari Idul Adha atau Idul Fitri, wa ayyamat tasyriki, dan hari raya tasyrik, takunu asiyan, dan ini justru bukan pahala tapi maksiat. Au salaita, atau engkau melakukan solat fi saubin makhsubin, pada pakaian yang dighasab, au fi saubin lubsuhu haramun, atau pada pakaian yang sebenarnya ia adalah pakaian yang haram, kal hariri, seperti sutra, fir rijali, bagi lelaki, wa in kanat suratuhu ibadatan, walaupun nampak zahir dia seperti ibadah, taksamu, iaitu engkau berdosa. Jadi ini adalah ibadah ketaatan dengan ilmu. Jadi apa tujuan kita menuntut ilmu? Untuk tahu cara untuk beribadah yang sahih. Supaya kita jangan hanya ibadah tapi tak ada ilmu. Ini penting juga. Mengingatkan kepada golongan-golongan mutasawwifah, iaitu orang-orang yang bertasawuf tapi dia tidak ada ilmu. Sehingga kan terbawa kepada kesesatan zahir dia kerana dia tidak tahu cara beribadah. Lalu dia kata yang penting hati bersih. Memang betul penting hati bersih. Akan tapi kita perlu ada ilmu. Tapi jangan terlajak pula. Kononnya semuanya nak berpaksikan ilmu, tapi akhirnya dia tidak beramal. Ini pun tak boleh. Atau dia beramal, lalu dia duk salahkan orang, tapi dia terlupa bahawa apa yang disalahkan orang sebenarnya pendapat orang itu juga berilmu, dan kerana ada sandaran ilmu, tapi dia salah sangka. Sehingga keluar dari mulut dia hanya caci maki dan memburukkan orang lain. Pun tidak boleh. So yang terbaik, berilmu, amal, jaga hati, tenang, jangan tak perlu gaduh, tak perlu apa. Ini yang penting. Yang penting adalah mulahazatun nafsi, untuk melirik apa yang ada pada diri kita. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi cubalah untuk kita memperbanyak amal kita. InsyaAllah dengan amal kita yang istiqamah, Allah SWT akan menerima segala amalan kita. Ayuhal walatu, wahai anakku, kata Imam Ghazali lagi, fayambaghi laka ayyakuna qawluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i. Pastikan segala apa yang ada dari ucapan engkau dan perbuatan engkau itu adalah muwafiqan, sesuai, lisyar'i, pada syarak. Idzil ilmu wal amalu bil ibtida'i syar'i dalalatun, kerana sesungguhnya ilmu dan amal tanpa mengikuti syarak adalah sesat. Jadi ini permasalahan yang paling besar terjadi pada hari ini. Orang kadang-kadang tanpa ilmu berbicara. Ingat tuan-tuan, nak cari ilmu ni bukan kita ini duk sibuk dengan urusan duniawi. Seumur hidup kita jadi engineer, jadi pilot, jadi ahli kimia, jadi doktor perubatan. Lalu kita rasa kita dah graduate, kita ada ilmu, kita berbicara ilmu. Baru ikut usrah 100 kali, 200 kali, kita kata kita dah jadi ustaz. Jangan. Menuntut ilmu, saya nak bagi tahu. Menuntut ilmu. Ulama dulu menuntut ilmu 10 tahun, 20 tahun hanya mengaji kitab. Bahasa Arab dikemas. Hafal kitab-kitab matan. Hafal Al-Quranul Karim. Hafal hadis-hadis. Baru menjadi ulama. Bukan seperti hari ini, baru buka Google, mengaji 2-3 kitab, kita anggap kita dah ustaz. Baru baru ikut zikir 10 tahun. Lepas tu kita dah nak jadi apa? Khalifah dalam tariqah. Nak buat halaqah-halaqah zikir sendiri. Jangan. Kita memerlukan pengalaman waktu yang lama dalam menuntut ilmu. Dan beribadah di bawah bimbingan seorang guru yang mursyid. Supaya dia dapat menentukan ibadah kita ini sahih dan tidak. Bagi orang awam, mana dia nak tahu? Dia tahulah fardu ain basic.
Tapi lebih dari itu dia mungkin tak tahu. Maka dia perlukan guru yang mursyid, yang ada ilmu syariat. Bagi tahu dia, kau kena macam ni, kau kena macam ni, kau kena macam ni. Cuba kita renungkan perkara ini. Wa yanbaghi laka an la taghtarra bi syat'i wa tamati sufiyah. Janganlah engkau sampai tertipu dengan syat'il wa tamati sufiyah, iaitu beberapa kalam-kalam tasawuf yang keluar yang dapat membawa kita kepada jalan yang tidak kita fahami. Lianna suluka hadha at-tariq yakunu bil mujahadah. Kerana jalan mengikut jalan ini dia kena bermujahadah, wirid 10,000, 20,000, 30,000, 100,000. Wa qat'i syahwati nafsi, dan telah memutus segala syahwat-syahwat jiwa. Potong terus, potong. Potong syahwat jiwa ni maksud dia apa? Iaitu dah gugurkan segala syahwat. Wa qatlil hawa, dan membunuh segala hawa nafsu. Jadi ibarat dia orang bagi emas pun, dia boleh ambil emas ni, dia bagi dekat madrasah, kat pondok, untuk pembangunan pondok, untuk bagi makan pelajar-pelajar pun. Boleh macam. Kita boleh tak macam tu? Tak boleh. Pasal kita nak claim, nak jadi macam orang sufi. Duduk, oh aku adalah Tuhan lah, Tuhan adalah aku. Na'uzubillahi min zalik. La haula wala quwwata illa billah. Ini adalah kufur bagi orang yang melakukannya. Yang tidak ada ilmu, tidak ada apa. Konon nak berlakon macam Syekh Abu Yazid Al-Bustami atau ulama-ulama sufi yang hebat. Ini adalah kufur. Kerana apa? Kerana dia adalah sengaja buat-buat. Golongan-golongan seperti ini yang kononnya nak ikut ilmu hakikat dan lain-lain, kita kena jauhi. Kerana mereka tidak memiliki bimbingan yang betul. Mereka tidak memiliki guru yang sahih. Kerana guru yang sahih menggabungkan ilmu syariat dan ilmu tasawuf. Adalah golongan yang Imam Ghazali sebut adalah yang balance. Ini Imam Ghazali sebut suruh ikut syariat. Bisayfir riyadati. Dia membunuh hawa nafsunya dengan pedang riyadah. La bitamati wa turahat. Bukan dengan cara perkara-perkara yang boleh, kalimat-kalimat yang memeningkan kita yang tidak kita fahami. Itu tidak simbol-simbol yang tidak difahami oleh orang-orang yang nak beramal. Jadi orang yang sibuk dengan simbol-simbol tersebut, sibuk dengan makna-makna tersebut, sibuk dengan sastra-sastra sufi tersebut, tapi tidak ada amal, forget about it. Ini akan membawa kepada kesesatan. Jauhilah golongan yang seperti ini. Jadi kita kena banyak amal. Sedangkan orang-orang sufi yang tinggi-tinggi seperti Imam Abu Yazid Al-Bustami, Imam Al-Ghazali, Imam Ahmad Al-Ghazali dan lain-lain, mereka orang yang telah mengumpulkan dua-dua ilmu. Ilmu zahir dan ilmu batin. Kita biarkan urusan mereka. Mereka adalah maqam mereka. Biarkan. Kita jangan kacau. Mereka adalah mereka. Wa'lam, ketahuilah. Anna lisanal mutlaqah. Sesungguhnya lisan yang mutlak. Wal qalba, dan hati al-mutbaqah. Yang penuh, al-mamlu'ah, yang penuh bil ghaflati wa syahwat. Dengan kelalaian dan syahwat. Itu adalah alamat syaqawah. Itu adalah tanda sebagai syaqawah, iaitu kesesatan. Bukan kesesatan, syaqawah itu adalah kedurjanaan. Akan mendapat kedurjanaan ataupun siksaan. Hatta la taqtula nafsaka, kalau dia tidak membunuh diri engkau, bisilkil mujahadah, dengan sehinggalah engkau tidak membunuh jiwa engkau dengan kebenaran mujahadah yang benar. Lain tahya ya qalbaka bi anwaril ma'rifah. Engkau tidak akan sama sekali menghidupkan hati engkau bi anwaril ma'rifati, dengan cahaya ma'rifah. Dengan cahaya ma'rifah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Cuba tepuk dada, tanya selera. Apakah kita sudah siap untuk menghadapi kematian? Sudah siap untuk beramal? Ingat, ilmu, amal sesuai dengan syariat. Tak payah nak susah-susah dengan cara yang pelik-pelik. Tak payah nak mutih lah, nak apa, tak perlu. Kita cukup puasa Isnin Khamis atau puasa Daud, satu hari puasa, satu hari tak, satu hari puasa, satu hari tak. Itu waktu siang. Waktu malam tahajud istiqamah. 3 jam satu hari malam, 2 jam satu malam, 1 jam satu malam, 10 rakaat, 100 rakaat, 50 rakaat, tak kisah. Hidupkan waktu malam. Jangan lupa baca Al-Quran 1 juz satu hari, baca selawat Dalail Khairat misalan dia, baca qasidah-qasidah seperti burdah dan lain-lain pada waktu hari. Dan juga jangan lupa hizib, ratib al-atas, ratib al-haddad. Kita hidupkan hidup hari kita dengan segala amal ibadah.
dan insya-Allah akan membuatkan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekian saja pengajian kita pada pagi hari ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan lain kita akan meneruskan pengajian kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.